wakil-wakil rakyat PAS yang bercakap kata judi ni tak boleh begitu. Kemudian DAP menyokong, PKR menyokong. Tapi yang duduk diam siapa? Wakil rakyat UMNO. YB, saya nak tanya, kenapa judi bola saja yang ditentang, sedangkan kita ada Magnum, kita ada Sport Toto dan sebagainya? Kenapa PAS sensasikan yang judi bola saja? Saudara Luqman, dengar, kita bahas satu-satu. Okey, bagi YB dulu. Saya hanya melayan soalan moderator saja. Jadi timbul persoalan judi di parlimen. Kita bangkit, kita menyatakan tak boleh judi secara menyeluruh benda itu. Tapi soalan dia, yang duduk diam tidak menyokong kita ialah wakil rakyat UMNO. DAP yang dia orang kata anti-Islam, PKR yang dia orang kata tak mau buat Islam. Tapi mereka menyokong tentang judi ini. Saya menunggu-nunggu mana wakil rakyat UMNO yang akan menyokong. Tidak ada. Tapi YB, terus ikhlas YB. Lepas ni ada peluang. YB, saya mau mencelah. Lepas ni ada peluang. Lepas ni mencelah. Jadi saya melihat, UMNO dah 50 tahun. Kenapa hari ini dia kata mari join dengan dia, kita boleh buat hudud. Ya. Kita di Kelantan cuba nak buat, banyak sekatan-sekatan dan halangan-halangan. Kita di Terengganu nak buat, banyak sekatan-sekatan dan halangan. Macam mana saya nak yakin kata UMNO nak boleh buat? Apa halangan itu? Soalannya. YB, apa halangan itu? Banyak, antaranya Zaid Ibrahim saman PAS. Dan Dr. adalah, Mahathir araskan supaya Zaid Ibrahim tarik balik saman tu. Dan Tuan Guru Nik Aziz pergi ke Hulu Selangor, support. Tuan Guru Nik Aziz pergi ke Hulu Selangor, support Nik Aziz, support Zaid Ibrahim. Betul tak betul YB? Saudara Rahman akan bercakap lepas ni. Kita YB hujakan, habiskan hujah. Okey. Sekejap. Jadi banyak timbul kengkangan daripada federal. Contohnya kita tidak akan membiarkan mereka melaksanakan, dan berbagai halangan-halangan yang walaupun dari segi negeri boleh dilaksanakan, tetapi dikaitkan dengan hak di peringkat persekutuan untuk mengganggu gugat pelaksanaan itu. Saya rasa itu. Okey, terima kasih YB dan Saudara Luqman nak bercakap dan mencelah. Tuan Pengerusi, bagi saya nak laksanakan negara Islam ke, nak laksanakan hukum hudud ke, nak hapuskan harak judi yang PAS long-longkan, semua retorik. PAS cuma bertanding 60 kerusi parlimen. Nak laksanakan hukum hudud, kita kena menguasai 2/3 majoriti di parlimen. Tolong beritahu saya, kenapa PAS hanya bertanding 60 kerusi? Boleh bicara soal nak ubah perlembagaan Malaysia. Tetapi, boleh ke tak boleh? Bukankah ini hanya kita menipu rakyat? Saudara Luqman, bukankah kita menipu rakyat dengan buat slogan mengatakan nak melaksanakan hudud? Saudara Luqman, dalam soal hudud ini pada tahun 1993, Dewan Undangan Negeri Kelantan pernah meluluskan Undang-Undang Jenayah Syariah 2. Dan selepas itu, Kerajaan Kelantan menghantar surat kepada Perdana Menteri pada waktu itu Tun Dr. Mahathir untuk meminta kerjasama dan juga sokongan bagi menyokong Undang-Undang Ran Hudud PAS di Dewan Rakyat, tetapi ditolak. Kalau dalam soal ini bagaimana? Okey. Ya. Dua sebab kenapa ditolak. Saya berani kata kenapa disebab dua sebab. Ya. Pertama sebab politik. Ya. Saya yakin kalau satu ketika nanti kalau UMNO dan PAS bersama, kalau kawan-kawan kita bekas PAS ketika itu mengutarakan perkara ini, ianya sudah pasti akan diterima. Tetapi sebab kedua, jangan ingat hanya PAS ada ulama, kita pun ada ulama. Kalau kita lihat dari segi aspek teknikal, akhir balil, saudara, akhir balil, wanita yang boleh dihadapkan ke mahkamah usia 18 tahun, sedangkan ketika zaman baginda Rasulullah 15 tahun, asalkan dia dah datang haid. Okey. Ini sebab-sebab teknikal yang menyebabkan kita tolak pada ketika itu. Okey, tak apa, Saudara Luqman. Saya nak tanya soalan yang ketiga saya kepada ahli panel yang ketiga. Ya, Saudara Dr. Asri. Saya dengar doktor bercakap apabila doktor mempertahankan bahawa yang pentingnya bukan perpaduan Melayu tetapi perpaduan Islam. Saya tertarik dengan kata-kata itu kerana angin-anginnya yang doktor minat ini bukan pada perpaduan Islam itu. Doktor minat pada perpaduan Melayu itu, sebab itu doktor didakwa akan menyertai UMNO bersama dengan 40 ulama itu. Tetapi bagaimana sekarang doktor nak menjawab soal yang seperti ini? Terima kasih. Yang pertama, saya tak masuk UMNO. Cukuplah dengan UMNO yang ada ni.
Yang kedua, saya ingat kita telah lari daripada perbahasan kita. Saya minta maaf, kita bukan, saya sahabat saya ni, ahli panel yang kedua ni. Saya ingat kita kalau bercakap supaya dihapuskan PAS, masuk UMNO, ini bukan perpaduan Melayu lagi, lari rendah. Perpaduan UMNO. Jadi saya terasa lebih teruk dari kita nak Islam, bangsa, kita akan suruh besar sikit Islam ni, kata hapuskan parti jadi UMNO. Saya ingat lagi teruk. Bukan saya kata parti itu, artinya lebih sempit tajuk itu. Kita kena menerima dalam desain, dalam reka bentuk kenegaraan yang ada pada hari ini, perlunya parti-parti politik. Saya ketika berada di Ustaz Effendi, saya ketika berada di London, saya ketika berada sabbatical di sana, bekas mantan Perdana Menteri Tun Abdullah, dia pergi London, dia jemput saya minum petang, dan saya bercakap dengan dia saja. Dia sendiri sebut bahawasanya perlunya, saya bukan mana-mana ahli parti yang aktivis, katanya perlunya wujudnya PAS. Tanpa PAS rosak UMNO. Ini kata-kata Pak Lah. Kata-kata Pak Lah. Hari ini saya dengar saudara kata kita kena buang PAS bagi jadi UMNO. Saya rasa rosak negara ni. Kita mesti ada imbangan dalam keadaan seperti ini. Dan bila kita bercakap soal perpaduan, ia bukan soal PAS dan UMNO, soal semua orang Islam. Mungkin ada orang yang tidak berminat politik tapi dia Muslim, kita mesti dia termasuk dalam erti kata perpaduan itu. Dan ini apabila disempitkan soal berkaitan dengan politik, saya tidak gemar jika kita bercakap soal perpaduan Islam dan Melayu ini merujuk untuk strengthen atau memperkuatkan kerajaan federal. Itu saya ingat itu satu kesimpulan yang salah. Apabila kita fikir tentang Melayu itu, bila UMNO kuat, bererti kuatnya Melayu. Bila PAS kuat, bererti kuatnya Melayu. Kesimpulan ini tidak begitu masak. Yang kuatnya apabila prinsip Islam itu kuat. Kalau begitu, yang doktor kata, mengapa tiba-tiba boleh keluar angin bahawa doktor bersama 40 ulama tu nak masuk UMNO, itu nak tahu. Yang penting saya tak masuk lah, tanya orang yang kata tu lah kan. Saya tak kata nak masuk UMNO. Dan sehingga saat ini saya tidak bercita-cita nak masuk UMNO. Okey, saya tanya soalan yang keempat pada saudara Luqman Adam. Saudara ini begitu teruja ya untuk bercakap tentang prinsip UMNO memperjuangkan Melayu ini. Soalan saya, kalau UMNO betul-betul memperjuangkan Melayu ini, mengapa tidak UMNO bangunkan orang Melayu di Kelantan majoriti ini? Soalnya seperti kita ada isu royalty, soal bantuan yang lebih diberi kepada orang Kelantan supaya Melayu ini maju. Tetapi Kelantan selalu dikatakan sebagai negeri yang paling miskin. So sejauh mana sebenarnya UMNO memperjuangkan Melayu sebenarnya, saudara Luqman? Saya tak bersetuju kalau orang kata UMNO tidak membangunkan orang Kelantan. Bagi saya, antara orang-orang Malaysia ni, orang Melayu Kelantan lebih kaya daripada tempat lain. Dan kalau kita lihat dari segi peruntukan yang diberikan kepada pimpinan-pimpinan yang mentadbir UMNO, kita beri lebih di Kelantan. Dan saya nak beritahu, walaupun kita tidak memberikan royalti minyak terus kepada kerajaan negeri, yang sudah pasti akhirnya kita lihat dana ini sudah pasti akan digunakan untuk perkara-perkara yang kita sampai sekarang tak boleh jawab. Contohnya, bila lebih kurang 270 lebih juta kita berikan kepada Terengganu. Sampai sekarang, ke mana pergi duit royalti minyak yang terakhir itu? Sampai sekarang tak terjawab. Saudara, itu sebabnya saya cakap terus terang, kita kena terima hakikat. Sudah pasti UMNO, Barisan Nasional lebih percaya kepada pemimpin BN untuk menjaga duit rakyat ini. Itu sebab kita berikan kepada wakil rakyat Barisan Nasional. Begitu juga dengan PAS. Begitu juga dengan PAS di kawasan-kawasan di mana adun ataupun ahli parlimennya terdiri daripada ahli wakil rakyat daripada Barisan Nasional. Kita lihat kerajaan negeri Kelantan memberikan saluran bantuan itu melalui penyelaras DUN mereka. Okey, saudara Luqman, ya, itu sesuatu yang menarik. Maknanya kita kena kerajaan hanya percaya kepada pemimpin BN saja, dan sebab itu peruntukan disalurkan kepada mereka. Ya, sebab ada sejarah di Terengganu duit hilang. Oh, soalan saya very simple. Kalau begitu UMNO itu hebat, seperti yang saudara kata. Kita tak cakap UMNO hebat. Saya kata kita berkata berdasarkan sejarah. Saya kata UMNO hebat. Terima kasih. Cuma masalahnya dalam UMNO hebat itu, mengapa pada tahun 1998 saudara menjadi pejuang reformasi? Jadi begitu.
Saya nak beritahu pada tahun 1998, ketika itu saya bertugas di Ibu Pejabat Pemuda UMNO Malaysia. Ketika itu, bila saya berada di Ibu Pejabat Pemuda UMNO Malaysia, rakan di tingkat 38 mengatakan Anwar dan Dr. Mahathir mereka bergaduh kerana dua sebab. Pertama, faktor ekonomi dan yang kedua, faktor politik. Tiba-tiba Anwar dipecat dengan tuduhan Anwar seorang peliwat. Dan ketika itu saya menyatakan pendirian kepada Anwar Ibrahim. Malangnya kerana saya menyokong bekas mantan Timbalan Perdana Menteri dan Timbalan Presiden UMNO, ketika itu saya dipecat dengan syarat 3 tahun. 3 tahun tak boleh merayu pun masuk UMNO balik. Pada masa itu saudara kata bahawa Anwar bukan seorang peliwat. Pada ketika itu saya yakin sebab Anwar ni kalau kita lihat dari segi luaran. Dari segi luaran, tuan-tuan. Dari segi luaran. Dari segi tutur katanya, dia tidak pernah lekang di bibirnya dia membicarakan soal Islam. Tetapi pada keadaan sekarang, selepas insiden Saiful Bukhari, tuan-tuan. Selepas insiden Saiful Bukhari, kita jangan lupa, Tuan Guru Ni Aziz telah mencabar Anwar Ibrahim dan mencabar Saiful Bukhari supaya bermubahalah, bersumpah dengan kalimah wallahi wabillahi watallahi. Tetapi Saiful Bukhari sahut cabaran. Sampai sekarang, tuan-tuan, Anwar Ibrahim tidak berani bersumpah dengan kalimah wallahi wabillahi watallahi bahawa dia tidak pernah meliwat mana-mana lelaki. Dari segi hukum Islam, dari segi hukum fiqh, bila mana seorang manusia diminta untuk bermubahalah, bila seorang berani bersumpah, seorang lagi tak berani bersumpah, selagi seorang itu, Anwar Ibrahim itu tidak berani bersumpah, selagi itu Saiful Bukhari berada di pihak yang menang. Saya pegang pada kata itu. Jadi maksudnya sekarang ini pandangan saudara telah berubah. Ya, saya berubah. Terima kasih. Sebab Anwar Ibrahim pun dah berubah. Okey, saya sebenarnya tertarik untuk bertanya kembali pusingan kedua soalan ini kepada YB Mujahid sebenarnya. Ya, PAS ini dia selalu bercakap YB tentang demokrasi, tentang keadilan, ya, tentang kebenaran. Itu yang perlu dijunjung melalui prinsip Islam. Tetapi apabila ada 40 ulama dikatakan nak masuk UMNO, saya rasa macam PAS ini dan pemimpinnya, akhbarnya mempersendakan